Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu. Yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Menteri Besar Johor dan Fungsi Badan Perhubungan. Amin. Tuan rumah kita, anak tempatan yang berbahagia Datuk Daim Malik, Ketua Lembaga barisan pimpinan UMNO bahagian yang sudah pun diperkenalkan satu persatu. Tak apalah, tak payah saya ulang. Jimat masa. Adik-adik berhormat, masuk timbalan menteri, ahli parlimen dan sebagainya, wakil-wakil komponen barisan nasional yang paling mahal sidang perwakilan pemerhati UMNO. Alhamdulillah, saya cukup senang hati hari ini. Kerana bila saya tiba di pekan seni besar, bukan saja mencatat sejarah kerana Datuk Daim beritahu bahawa youlah pertama Perdana Menteri sampai. Tapi lebih pada itu kerana saya lihat bahawa sambutan diberikan pada saya, turun di padang sampai kat sini, cukup hangat, cukup mesra. Saya tak tahu apa sebabnya. Apakah ini kali pertama seorang Perdana Menteri sampai di sini? Ataupun kerana di sinilah kalau dia dikatakan kubu kuat, kalau kota tinggi roboh, maka jatuhlah UMNO Johor. Inilah, di sinilah kalau lihat dari segi rekodnya sejak dulu yang dipaparkan di layar tadi, di layar kita lihat, inilah kubu kuat UMNO Barisan Nasional. Dan saya amat teruja bila saya didatang tiba di sini disambut. Salam tu pun lain macam di sini. Saya rasa gegamannya luar biasa. Ada seorang perwakilan wanita pegang tangan saya. Dia kucuk tangan saya. Bukan sekali tapi dua kali. Tapi yang saya pasti, orang rumah saya tak cemburu. Kerana inilah lambang manifestasi dari hati, lubuk hati yang ikhlas, bahawa saudara-saudari ini semua di sini bukan semata-mata sokong saya Najib, tapi sokong Presiden Parti UMNO.
saudara-saudari ini kasih dan taat serta setia kepada parti UMNO kita. Betul tuan-tuan? Kerana kalaulah ibarat kita toreh badan kita, darah yang mengalir nanti ialah darah UMNO, darah kepahlawanan UMNO. Dan bagi saya tentu sekali, kalaulah toreh darah badan saya, darah merah yang mengalir nanti, separuhnya darah Jokowi. Kerana mak saya orang Muar dan tok saya pun orang Muar. Oleh itu tuan-tuan sekalian, kita semua ni pejuang-pejuang parti. Kita pejuang-pejuang parti kerana kita tahu bahawa selagi ada UMNO, selama itulah perjuangan kita boleh kita teruskan. Sebab itu wajib bagi kita pertahankan UMNO ini. Kalau ada apa-apa yang tak berapa kena pada UMNO, kita cuba betulkan dalam keluarga. Betul tuan-tuan? Ibarat kita dalam sebuah rumah, kalau tak kena perabot, kita boleh ganti, kita boleh kalih perabot tu. Kalau ada pinggan mangkuk yang sumping, kita boleh beli yang baru. Kalau ada lansir dah robek itu, kita boleh ganti dengan lansir yang baru. Tetapi kalau kita ni membakar rumah UMNO ni, di mana kita nak cari tempat kita berteduh? Datuk Seri Khalid baca pantun tadi. Kalau UMNO tersungkur, di mana orang Melayu nak berteduh? Maknanya kalau UMNO, parti UMNO, rumah UMNO ni kita binasakan, di mana tempat kita nak bernaung? Di mana kita nak bergantung? Tak ada. Jawabnya tak ada. Sebab itu dalam parti kita mesti berjiwa besar. Dan saya sebagai Presiden parti pun cuba berjiwa besar. Dalam Perhimpunan Agung yang lalu, atas kehendak Perhimpunan Agung, saya ambil sikap untuk berjiwa besar. Saya hulur tangan kedamaian, saya hulur tangan perpaduan, tetapi tidak disambut malamnya. Maka jadilah peristiwa di mana pemimpin-pemimpin dahulu memilih jalan lain. Datuk Khalid kata haluan lain. Mungkin haluan itu tersasar, mungkin jalan itu tak kena. Masa akan memberi jawapan, tapi amat jelas hari ini kepada kita bahawa jalan itu adalah jalan yang bertentangan dengan wadah perjuangan parti UMNO. Sebab kita perlu kepada UMNO sebagai sebuah parti yang menyatu padukan orang lain. Roh perjuangan kita tu lahir di pekarangan tangga Istana Besar Johor Bahru, bukan calon-calon tempat, kerana kita meniupkan roh semangat perjuangan nak menyatu padukan orang Melayu, nak meneruskan perjuangan memartabatkan bangsa, agama dan negara. Itu dia
Jangan lupa, itu asal usul kita. Parti Keramat ini lahir dalam satu suasana untuk memperjuangkan satu gagasan yang sangat mulia. Sebab itulah, kalau kita kata bahawa ada parti baru atas nama Parti Peribumi Bersatu Malaysia, lepas itu parti ini pula kata nak bekerjasama dengan parti DAP, maka di mana letaknya perjuangan peribumi kalau DAP sendiri sebagai sebuah parti tidak pernah menyokong perjuangan atas nama peribumi dan hak bumi putra. Malah Tun Mahathir sendiri, Tan Sri Mahyudin dalam UMNO dahulu sendiri telah menyela mereka sebagai parti anti-Islam, anti-Melayu, chauvinis. Mereka telah menyatakan dengan jelas, ayat itu keluar daripada mulut mereka sendiri waktu mereka dalam UMNO. Maka jelaslah bahawa hari ini mereka cakap lagi macam mana parti peribumi nak kerjasama dengan parti DAP yang terang-terangan tidak menyokong perjuangan atas memartabatkan bangsa, agama dan tanah air. Di mana soal peruntukan 153 dalam Perlembagaan Hak Istimewa Orang Melayu? Di mana letak pendirian mereka atas perjuangan untuk menegakkan syiar Islam dan syariat Islam di bumi yang bertuah ini? Di mana letak mereka perjuangan untuk mempertahankan institusi raja-raja Melayu dan sebagainya? Jelas tidak ada. Jadi kalau tidak ada, apa pilihan kita? Pilihan kita semestinya untuk pertahankan parti UMNO kita ini, tuan-tuan. Saya tak perlu cakap, orang Kota Seli ini memanglah, Pekan Seli ini dan Kota Tinggi ini memang totok sokong perjuangan UMNO. Saya juga terima kasih Alex kata cara Johor sokong cara Johor. Katalah orang Johor kan? Ya, orang Johor. Orang Johor. Inilah yang saya nak, supaya daripada bumi yang bertuah ini di Johor ini kita boleh bangkit semula. Bangkit semula semangat ini. Saya mengharapkan dengan pilihan raya akan datang ini, Johor akan muncul sekali lagi sebagai kubu kuat kepada UMNO dan bangsa. Boleh tuan? Johor boleh buat ikrar, dan saya setuju satu kali kata, ikrar saya tak cukup. Mesti ada perancangan, mesti ada usaha, mesti ada kebersamaan. Semangat orang Johor cukup kuat. Saya yakin tak ada sebab mengapa Johor tak boleh pertahankan kedudukannya sebagai kubu kuat kepada UMNO dan Barisan Nasional. Dan insyaAllah kita akan terus bantu Johor maju berjaya. Dengan projek besar kecil kita bagi pembangunan Iskandarnya, pengerangnya, high speed railnya, itu besar. Hak lain pun kita bantu.
saya ucap terima kasih pada Datuk Daeng tadi. Dia terangkan bahawa bila kita perkenalkan GST, kita tidak hasil. Bila kita dapat hasil daripada orang yang membeli, kita pulangkan balik kepada rakyat. Di mana datang duit untuk bayar BRIM, tuan-tuan? Di mana datang hasil untuk bayar nelayan RM300 sebulan? Di mana bantuan persekolahan? Di mana bayar RM1 boleh jumpa doktor di hospital, dapat ubat 3 bulan? Di mana punca kewangan anak kita boleh ke universiti 90% lebih ditanggung oleh kerajaan? Di mana hasilnya, tuan-tuan? Hasil daripada GST dari punca lain. Saya terbaca dalam Sahabah, dalam perjalanan sini, di negara India tahun depan GST akan diperkenalkan pada kadar 16%. April tahun hadapan, Prime Minister Modi perkenalkan GST 16% di India, dan tak ada pengecualian. Di sini banyak beras kecuali, barangan ubatan kecuali, banyak dikecualikan, buku teks kecuali. India 16%, tak ada pengecualian. Saya pergi ke Indonesia baru ini, saya tanya Pak Jokowi, Indonesia berapa? 10% GST. Negara yang mana pendapatannya kurang daripada kita per kapita, GST lebih tinggi daripada kita. Hari ini kita perkenalkan 6% saja. Harga minyak menghujung jatuh, tapi tak ada seorang pun kaki tangan kerajaan yang kita buang daripada perkhidmatan. Tak ada sikit pun BRIM kita kurangkan. Bantuan persekolahan berjalan, hospital pun tambah lagi. Mana-mana tempat saya pergi, ketua bahagian tak kurang minta peruntukan tambah. Menteri Besar pun tulis surat minta peruntukan tambah. Jadi maknanya apa? Mana kita menguruskan negara kita ni dengan baik. Jangan dengar serangan daripada pihak yang tak bertanggungjawab ini, media sosial. Lihatlah realiti sebenarnya. Realitinya, tanpa hasil negara tak boleh maju. Tapi gunakan hasil itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan hasil tolong orang miskin, orang berpendapatan. Gunakan hasil untuk kata productive investment. Bila kita ada productive investment, akan timbullah banyak lagi kilang-kilang untuk memberi pekerjaan kepada anak-anak. Inilah konsep yang dibawa oleh kita. Sebab itulah kita ada keyakinan, orang yakin pada kita. Kita boleh lihat bahawa dari hari ke sehari memang kita ni menjurus kepada perkembangan yang lebih positif. Kita juga dapat hubungan yang baik dengan kaum-kaum yang lain sebab kita berlaku adil pada kaum-kaum yang lain. Walaupun kita ada dasar memperkasakan agenda Bumi Putra, tapi kita tak lupa pada kaum-kaum yang lain. Jadi percayalah, kita ni berada di atas landasan yang benar, landasan yang tepat. Kita kemaskan kedudukan kita, perkemaskan kedudukan kita dalam parti kita. Kita pastikan ada kerjasama yang baik. Saya pun sebagai presiden parti bersikap terbuka dalam hal ini. Salah satu daripada langkah pertama yang saya buat bila jadi presiden ialah untuk meminda perlembagaan UMNO.
supaya perlembagaan UMNO lebih terbuka hari ini. Saya adalah presiden yang dipilih oleh 160,000 perwakilan parti. Tak pernah terus sejarah. Saya faham Dato' Daeng kenapa dia tak sokong Dr. Mahathir. Kenapa dia masuk tim B? Kenapa dia tak boleh terima perlembagaan dulu? Kalau siapa nak lawan jawatan presiden, mesti dapat pencalonan daripada 56 bahagian, tuan-tuan. Kalau saya nak jadi presiden parti lebih pada 22 tahun, saya tak perlu pindah perlembagaan. Saya pakai perlembagaan parti zaman Dr. Mahathir. Saya boleh beat rekod Dr. Mahathir. Tapi saya tidaklah berhajat nak buat sedemikian. Saya nak jadi seorang presiden yang dapat sokongan daripada ahli-ahli parti, dan saya akan jalankan pentadbiran dengan sebaik-baiknya atas sokongan ini untuk membawa negara kita ke tahap kemajuan yang lebih tinggi lagi. Tapi bukanlah mabuk kuasa bila kuasa tidak. Saya memang sikap terbuka. Dalam majlis tinggi pun kita bincang terbuka. Saya kata. Tapi jangan pendapat seorang tu paksa orang lain tidak. Ini jadi masalah. Kalau seorang kata dia nak jambatan bengkok, paksa orang lain terima jambatan bengkok. Saya tanya orang Johor, Johor nak yang bengkok kena lurus. Kalau UMNO Johor kata dia nak bengkok, saya buat yang bengkok. Tapi Johor kata dia tak nak bengkok yang bengkok, dia nak yang lurus. Jadi semangat syuruk. Saya beritahu Dr. Hari, jumpalah UMNO Johor. UMNO Johor tak bagi isyarat tak yang bengkok. Jadi tak jadilah jawatan bengkok. Jangan marahkan saya. Ini adalah kehendak parti kita. Ini semangat syuruk kita. Inilah cara kita dalam UMNO. Bukan seorang saja menunjukkan, tetapi parti menunjukkan. Jadi tuan-tuan sekalian, insyaAllah teruskan perjuangan kita. Saya ucap terima kasih atas sambutan yang cukup luar biasa ini. Saya catat di sini ucapan Ketua UMNO bahagian tadi. Banyak perkara yang harus saya pertimbangkan. Tapi dalam majlis ini depan orang ramai. Sebab kalau saya lulus banyak sangat, bahagian yang lain selepas ini akan ikut rentak yang sama. Cuma saya nak sebut di sini, permohonan yang paling penting, jalan sempit pekan seni besar ini perlu diperbesarkan. Maka saya dengan ini meluluskan peruntukan yang sewajarnya supaya jalan ini dapat diperbesar. Jadi kalau tuan-tuan yang datang kata dan Menteri Malaysia datang, apa dia tinggal. Jadi adalah sikit sebanyak buah tangan saya pada tuan-tuan, kerana saya begitu teruja dengan semangat tuan-tuan hari ini yang sangat luar biasa. Dan inilah sebenarnya suntikan semangat pada saya juga sebagai Presiden Parti. Kerana kalau saya tahu tuan-tuan bersama, insyaAllah kita akan berjaya pada masa akan datang. Terima kasih Dato' Daeng, YB semua, Dato' Kadir atas sambutan yang walaupun dekat pukul 2, tapi tuan-tuan tak bergandak, masih lagi berdiri tegak, penuh semangat. Inilah yang saya kagum. Teruskan
Kalau inilah semangat yang saya lihat hari ini, kalau inilah daya juang yang diperlihatkan, kalau inilah ketaatan dan kesetiaan sepanjang hayat, insya-Allah bukan saja Kota Tinggi, tapi negeri Johor ini, bumi Johor tetap milik UMNO dan Barisan Nasional. Dengan kata-kata demikian, saya dengan Bismillahirrahmanirrahim meresmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Kota Tinggi dengan resminya. Hidup UMNO!